Assalamualaikum. So hari ni kita dapat berjumpa disebabkan hari ni sempat. Nah, sebelum masuk office, therefore saya sukalah untuk luangkan masa untuk bercakap-cakap dengan tuan-puan. So hopefully dengar dengan jelas. So hari ni kita nak cerita macam biasalah harga emas seperti yang dijangka beberapa hari lepas. I think 19 hari bulan 21 dengan 22 harga terendah sepanjang bulan Jun lah bagi sesiapa yang menabung pada 19 bulan 21 dan 22. Tahniah sebab tuan-puan mendapat harga yang terendah bagi bulan Jun. Tetapi hari ini seperti biasa naik balik 260, tapi baru naik RM3 saja. Kalau kita fikir nak mula-mula tapi kita bertangguh kan, so jadi sampai bila-bila kita tak mulalah. Sebab itu yang sebagai penyimpan emas yang berilmu, sebenarnya harga ni duduk nombor 10 no. Yang nombor 1 adalah adakah gram kita bertambah, adakah kita dah berjaya parking kekayaan kita dalam emas, adakah kekayaan kita dah kalis inflasi, adakah kekayaan kita lebih suka bocor, adakah kekayaan kita ini semakin kekal bertahan lama, you know. So there are a lot of things that kita kena consider sebelum harga. Sebab itu yang kita kata sebagai penyimpan emas yang berilmu, harga nombor 10, yang nombor 1 hingga nombor 9 ni yang penting gram bertambah dulu. Harga turun, gram bertambah tak? Harga naik, gram bertambah tak? Harga tidak bergerak, gram bertambah tak? So kena tanya diri perkara-perkara ini untuk pastikan kekayaan kita bertambah. Tuan-puan, sebenarnya mata wang juga jatuh setiap hari. Ini fakta. Datanglah mana-mana pakar nak menafikan, tak lupa cakap, tak lupa senyum. Mata wang jatuh setiap hari. Setiap hari. Sebab itu tuan-puan, tiba-tiba kita tak sedarkan, memanglah dia jatuh 1 sen, 5 sen, 2 sen. Tiba-tiba akan tiba satu zaman tu 1 sen dah tak laku. Iaitu zaman sekarang lah. Zaman mak ayah kita dulu 1 sen masih boleh guna tau. Boleh shopping, boleh beli whatsoever. 5 sen masih boleh beli makanan, in fact. Dan kemudian zaman kita tu zaman saya lah 39 tahun lepas, 40 tahun masih boleh guna 20 sen, 50 sen untuk membeli makanan. Hari ini tuan-puan, semalam saya beli karipap 50 sen sebiji. Dulu karipap kita nak dapat RM1, kita dapat 10 biji. Zaman saya sekolah rendah, RM1 dapat 10 biji karipap. Hari ini pagi-pagi belum breakfast, so kita cerita pasal karipap. Hari ini untuk mendapat 2 biji karipap RM1. Adakah harga karipap semakin mahal? Tak tuan-puan, sebab nilai mata wang semakin jatuh. Sebab itu kalau kita tengok orang kaya, dia cuma buat satu perkara saja. Ada duit, parking ke dalam harta. Ada duit, parking ke dalam harta. Ada duit, parking ke dalam harta. Iaitu sama ada hartanah ataupun emas. Macam kita Marhin, kita bukannya ada kekayaan juta-juta pun nak beli rumah sebulan sekali. Jadi cara kedua yang kita boleh buat adalah parking dalam bentuk emas. Alright. So jadi saya nak cerita, dulu masa muda saya berfikir sama macam kebanyakan penyimpan. Saya fikir bila banyak wang saya kaya. Saya fikir begitu. Sebab itu saya ada banyak buku tuan-puan. Ini buku saya je ni dengan anak saya 2. Anak saya 2 dan saya simpan duit. Of course saya simpan emas tapi tidak serius pada waktu muda. Sekarang saya mendidik tuan-puan sebab saya nak tuan-puan nak dapat shortcut. Senang belajar dari kesilapan saya, lebih cepat. Orang bijak dia belajar dari kesilapan diri. Orang lebih bijak dia belajar daripada kesilapan orang, supaya dia tak payah buat silap langsung. Alright. So jadi bila kita simpan duit, sooner or later kita akan realize, satu hari nanti kita akan realize digit kita bertambah, nilai kekayaan sama atau kurang. Okey, sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita tengok dekat sini saya adalah data sebelum saya buat keputusan untuk serius dalam menabung emas. Saya ada membandingkan data antara pulangan emas, ASB dan tabung haji. Saya ada bandingkan. Sebab itu sekarang kita jarang-jarang jumpa dah orang duk promote buat ASB financing, ASB loan, jarang-jarang. Sebab there was a time, masa zaman saya dulu, pada usia saya 24-25 tahun, which is 15 tahun lepas, ASBF adalah sangat-sangat powerful. Hari ini tuan-puan, bagi sesiapa yang buat sistem rolling, keuntungan tuan-puan sangat minimum. Kalau tolak inflasi, tuan-puan sebenarnya kekayaan kekal sama ataupun semakin kurang. Ini fakta tuan-puan. Buat kira-kira sendiri. Saya selalu cakap, jangan percaya saya, buat kira-kira sendiri. Buat kira-kira sendiri.
Alright, so selepas tu tolak inflasi, tolak zakat, tuan-puan ambil kira untung ke tak untung. Itu, So jadi bila kita simpan wang, lama kelamaan saya sedar, sebab saya penyimpan tuan-puan. Saya memang menyimpan daripada muda. Bila kita menyimpan wang, lama kelamaan kita sedar bahawa kekayaan kita itu sama ada dia akan bocor ataupun dia tidak bertahan lama. Okey, so Puan Marziana kata rolling dah tak relevan dalam ASBF, sangat tidak relevan sekarang. Boleh untunglah RM200-300, tapi adakah RM200-300 ini boleh beat inflation? Yang masih bertahan di ASBF sekarang cuma teknik compounding saja. Sesiapa yang ada strong kemampuan keuangan yang kuat, yes, boleh continue, tapi hanya buat compounding. Jangan sentuh langsung walaupun 1 sen, sebab pulangan semakin mengurang tu Puan. Alright, so macam yang saya cerita ASB pada tahun 2001 pulangan 7%, pada 2019 pulangan 5%, dan hari ini semakin menurun. Tuan-puan rasa tahun ni akan bagi lebih? Saya rasa tidak lah. Alright, tetapi simpan juga di ASB. Jangan salah faham, don't get me wrong. Simpan juga di ASB untuk kegunaan antara 1 bulan hingga 3 tahun. Untuk kegunaan jangka masa pendek. Tetapi untuk kegunaan jangka masa panjang, tuan-puan tukar parking dalam bentuk hartanah atau emas. Tak mampu beli hartanah, payslip tak ada, sikris koyak, status bankrupt, modal tak ada, ilmu kurang, beli emas. Sebab emas simple. Simpanan yang paling simple, iaitu tuan-puan boleh menabung serendah RM100. Ada payslip, tak ada payslip, baby baru lahir, mak ayah pesara, simpan. Ada pesara dia tanya saya, dia keluarkan dia punya simpanan KWSP dia sebanyak hampir RM500,000. KWSP bekerja 30 tahun dah keluar KWSP. Saya bagi tahu dia, pakcik, uncle, RM500,000 ini adalah jumlah yang sangat kecil untuk persaraan tuan kalau tuan tak selamatkan kekayaan segera. Nombor 1, jika ada sodak-sodak baki hutang, selesaikan. Ada hutang rumah ke, ada kereta, jangan tukar dah. Jangan dapat KWSP beli kereta baru. Jangan dapat KWSP renovate rumah. Jangan dapat KWSP kahwinkan anak guna duit KWSP. Jangan. Alright, so jadi bila dapat duit persaraan ini, saya cadangkan dia, pakcik atau uncle boleh guna 2 cara. Nombor 1, tukarkan 30% dalam bentuk emas, 70% dalam bentuk wang tunai. Ratio dia 30 emas, 70% wang tunai. Itu bagi orang yang berdisiplin sentuh wang. Bagi kes orang yang tidak berdisiplin, nampak duit nak guna, sebaliknya. 30% wang tunai, 70% emas. 30% ni untuk kegunaan harian. Kalau ada duit-duit lain, kalau boleh guna dulu. Duit persaraan ni sebolehnya. Cuba sentuh very last minute. Last kali. Jangan sentuh paling awal. Saya belum bersara tuan-puan. Tapi ini adalah plan yang saya akan buat. Sebab apa? Pesara KWSP 3 tahun pertama akan habiskan duit KWSP. Kalau ada replacement income, tak ada masalah. Kebanyakan pesara dia terpaksa kembali bekerja. Tak kira lah jadi driver taksi ke, jadi cleaner ke, jadi whatsoever ke, part-time auditor ke, part-time accountant ke, trainer ke, dia have to come back to work. Alright? Tuan-puan, saya tak kata bekerja di usia tua salah. Sebab orang macam saya ingat sampai saya tak bernafas tu baru saya berhenti bekerja kot. Sebab tak boleh. Orang macam tu Mahdi. Tetapi setidak-tidaknya kita kena bina diri option atau pilihan. Jika kita penat tak nak bekerja, kita boleh berhenti. Kita bekerja bukan sebab duit, kita bekerja sebab kita minat. Di usia tua sepatutnya kita kena ada pilihan. Bekerja sebab minat, bukan bekerja sebab terpaksa nak duit. Okey. So jadi hari ni tuan-puan, apa yang kita kena plan adalah dah start boleh bina dah. Dah boleh start bina dah perancangan atau strategi dapat KWSP nak buat berapa. Macam saya dengan suami, kita dah fokus berapa jumlah KWSP saya dan juga suami dan apa yang kita nak buat lah. InsyaAllah KWSP ni sebenarnya untuk diwariskan kepada anak-anak saja. Kita tak ada plan nak sentuh pun, you know.
Sebab kita fikir, yalah selama ni kita bekerja, tinggalkan anak, so that duit KWSP ni adalah sebagai salah satu untuk compensate sikap toleransi anak bila kita bekerja, tinggalkan dia dengan orang, duduk dengan orang whatsoever, for him or her to be behave all the time, faham kerjaya mak ayah. So jadi ini adalah plan kita. Tetapi tuan-puan, kalau tuan-puan nak masukkan KWSP dalam persaraan, hari ini tuan-puan dah kena strategisekan apa tuan-puan nak buat 10 hingga 15 tahun sebelum tuan-puan menerima KWSP. Umur 30 nak keluar KWSP 55, ini adalah waktu yang sangat baik untuk start merancang. Alright? So dari situ tuan-puan akan nampak, dan bila kita merancang untuk persaraan, kita jangan ketepikan ancaman inflasi. Inflasi kena ambil kira. Letak yang paling maksimum sekitar 2.5% hingga 3% setahun. Bermakna apa tuan-puan? Kalaulah 10 tahun lagi kita anggarkan inflasi 30%, sebab 3% setahun, kita ambil yang paling maksimum. Kita ambil kata okey maksimum 3% setahun, 10 tahun tuan-puan akan ada risiko ancaman inflasi sebanyak 30%. Kalau ada 1 juta hari ini, bermakna 10 tahun lagi kuasa beli cuma tinggal 700,000. Okey, sebab 1 juta. Kalau ada 100,000, sikit macam ni, 100,000 je duit persaraan, 10 tahun lagi, hari ni 100,000, 10 tahun lagi nilai kuasa beli 100,000 cuma bernilai 70,000. Kalau 10,000, kalau tak ada dana persaraan, kalau tak ada repayment, lagi teruk. Sebab itu tuan-puan, hari ini dah kena berbincang. Saya selalu tekankan dalam keuangan, perbincangan sentiasa paling sihat adalah antara suami dan juga isteri. Hari ini duduk suami, duduk isteri, tanya mana duit kita yang kita tak nak guna 3 tahun lagi. Alright? Sebagai apa contoh duit yang tak nak guna 3 tahun lagi? Sebagai contoh, tuan-puan dah ada dana cemas 3 bulan atau 6 bulan. Lebihan itu, maksudnya duit gaji lebih bulanan tu, tuan-puan dah boleh tukar kepada emas atau hartanah. Saya selalu cakap atau hartanah. Kenapa? Sebab saya sendiri tak pernah tinggalkan hartanah. Sejak usia di bawah 25 saya dah beli rumah pertama, hingga tahun ni dah 39 tahun saya masih lagi alhamdulillah beli tambah lagi 1 hartanah. Tak banyak tetapi cukup untuk parking duit kita. Sebab duit kena cepat-cepat tukar dan parking kat tempat lain tuan-puan. Tuan-puan, kalau tuan-puan tengok orang kaya, dia orang kurang simpan duit. Duit dia orang simpan antara 3 hingga 6 bulan. Selebihnya tukar hartanah. Kalau tak mampu tukar hartanah, tak ada banyak masa. Sekarang dekat overseas, macam ada penyimpan saya sekarang adalah nurse dekat Dubai. Dia balik sekali-sekala. Jadi apa dia buat adalah, gaji nurse dekat Dubai, baru saya tahu tuan-puan. Nurse misi kalau kita bahasa orang kampung misi kan. Nurse dekat Dubai gaji 15,000 sebulan dekat Dubai. So murid saya Puan Amira. So jadi apa dia buat? Dia dah ada, dia orang Melaka, dia pernah balik ke Malaysia, dia bawa isteri suami dia datang ke KL ni jumpa saya dari Melaka, datang jumpa saya tuan-puan, drive kereta. Masa saya tengok portfolio keuangan dia, saya kata, oh puan dah ada 6 bulan cash cukup. Puan dah ada 2 rumah, okey lah tu. Sebab puan duduk dekat Dubai, macam mana nak urus hartanah. Jadi selepas itu saya kata, setiap bulan lebihan wang, tukar emas. Hari ini tuan-puan, dia adalah antara penyimpan saya yang kaya duit, kaya hartanah, kaya emas. Saya tanya tuan-puan, kalau tuan-puan boleh kaya semua cabang, kenapa tuan-puan susah payah nak pilih? Tak payah pilih, ambil semua tuan-puan. So macam sekarang bagi kes beliau adalah, beliau dah ada hartanah, masih ada yang dua rumah tu, beliau tetap ada simpanan cash dia 6 bulan gaji, dan hari ini beliau dah ada simpanan emas yang sangat suka bocor. Alright? Sebab rahsia emas tuan-puan bukan pada sekadar naik turun emas tu sendiri. Nombor 2 rahsia emas adalah kalau tuan-puan pegang macam saya pegang ni, nilai sekitar RM3,800. Tuan-puan nak guna dia sangat susah, sebab tuan-puan tak akan jual emas semata-mata nak tukar spot rem kereta. Tuan-puan tak akan jual emas semata-mata nak beli tirai baru. Tuan-puan tak akan jual emas semata-mata nak beli handphone. Tuan-puan cuma akan jual emas bila tuan-puan terdesak
Itu orang kata emas adalah aset gawat tu. Tuan-puan terdesak guna emas hanya pada waktu pusingan modal bisnes mati. Hanya pada waktu tuan-puan tak cukup nak beli hartanah. Hanya pada waktu tuan-puan dah nak cairkan untuk pendidikan anak-anak. Hanya pada waktu bila tuan-puan nak bersara. Itu sebenarnya rahsia kekayaan emas. Bukan sebab naik, bukan sebab turun. Walaupun secara puratanya sejak tahun 2001 hingga hari ini emas pernah turun 3 kali. Iaitu pada tahun 2013, pada tahun 2014 dan pada tahun 2018. Pernah turun 3 kali. Kalau sesiapa yang bijak pada 3 tahun ini dia tingkatkan gram, hari ini kekayaannya secara purata naik sebanyak setahun 10.53. Ini adalah analisis bukan fokus. Ini fakta. Ini fakta. 10.53%. Tetapi malang sekali ramai penyimpan bila dia kurang ilmu. Harga emas turun dia bimbang. Sebagai contoh 2-3 hari lepas, harga 257 tanya saya nak buat apa. Saya kata tambah gram. Dia dah takut. Seriuslah harga emas turun nak tambah gram. Hari ini dah naik 260. Dia kata apa? Alah menyesal tak dengar cakap kat lupa. Dah macam tu pula. Secara amnya tuan-puan, pada Februari tahun 2019 harga emas 218. Pada tahun lepas, ni yang kita kata jarang-jarang berlaku ni, harga pada Jun adalah sekitar 250 atau 253. Hari ini secara amnya cuma naik RM5 saja. Tetapi dari sudut kuasa beli, emas kekal sama. Dia bukan macam mata wang. Mata wang bila berlaku inflasi, kuasa beli mata wang akan terus jatuh atau hilang. Berlaku dekat Greece, berlaku dekat Zimbabwe, berlaku dekat Jerman. Dekat Jerman worst tuan-puan. Jerman negara sejuk Masa duit mata wang jatuh. Ini kan mata wang kan, saya suka kumpul duit berwarna Mata wang kata RM20 macam ni saya suka tabung berwarna macam ni. Bila dah penuh tabung warna saya 10 gram, saya tukar, masukkan ke dalam akaun Emascap dan saya keluarkan 10 gram bunga emas macam ni. Sebab itu saya ada banyak bunga emas yang 10 gram. Sebab 10 gram ni adalah hasil daripada tabung berwarna saya. 2,800, 2,700 saya akan masuk ke gap. So jadi dekat Jerman menariknya adalah di Jerman, negara sejuk negara yang ada musim dia musim sejuk. Yang sejuk gila-gila. Dia orang ada pendiang tau. Pendiang ni macam tempat bakar lah untuk panaskan. Sekarang zaman moden tak payah lah. Dulu-dulu dia pendiang. Bila mata wang jatuh, suri rumah di Jerman tak mampu nak beli arang batu tu, yang pembakar untuk bakar dekat dia. Sebab terlalu mahal. Apa yang mereka buat adalah mereka bakar wang kertas pada musim sejuk untuk panaskan badan. Kenapa? Sebab wang kertas adalah kertas tuan-puan. Bila dia hilang nilai, dia tak ada value langsung. Budak-budak konyok buat bola lempar main. Sebab kertas adalah kertas. Bila dia hilang nilai, ini sejarah dekat Jerman. Tuan-puan boleh study balik baca. Bila hilang nilai, pendiang tu nak bakar dengan arang batu jadi mahal. Jadi apa yang dia buat adalah dia bakar duit. Venezuela sama tuan-puan. Argentina, suri rumah, ibu bapa, orang-orang bujang sedang beli barang dekat rak, dekat kaunter. Tiba-tiba cashier datang lari bawa yang scan harga yang baru, tukar harga naik balik. Sampai berlaku rusuhan tuan-puan. Kenapa? Pembeli panik. Kenapa naik lagi harga? Sebab inflasi berlaku lagi. Sampai tahap macam tu tuan-puan. Maksudnya harga barang berubah sekitar setengah jam hingga 1 jam. Kita tengah shopping ni, nak bayar tak habis lagi. Tahu-tahu masa pergi scan, beli harga katakan RM10, pergi scan RM15, RM12. You imagine betapa tidak bernilainya wang kertas pada waktu itu. Alright? Tetapi emas sama je tuan-puan. Dia tak, sebenarnya harga emas tak naik tak turun pun. Emas dia nilai dia disandarkan pada beratnya. Semakin berat emas, semakin bernilai. Itu saja. Harga itu adalah refleksi daripada mata wang. Harga itu adalah refleksi atau reflect daripada mata wang. Tetapi in actual adalah
Emas disandarkan nilai daripada berat dia. Sebab itu orang tak tanya emas, kekayaan kau berapa. Orang tak kata, oh saya kekayaan saya 270,000 emas. Tak. Orang penyimpan emas, orang tanya, berapa kekayaan emas tuan-puan? Kekayaan emas saya 1 kilo. Kita letak sandaran kuat nilai emas pada beratnya. Selagi tak hilang berat, apa yang berlaku? Tuan-puan kekal kaya dengan emas. Bila tuan-puan berlaku situasi yang macam saya sebut di negara-negara Jerman, Zimbabwe, Venezuela, Greece, kita masih ada emas, maksudnya kita punya kekayaan masih ada. Yang the worst is, ini worst paling teruk, tadi dah bad, now worst very bad, worst. Orang simpan duit dia ada 3 bad, situasi yang teruk, very bad, sangat teruk, dan worst, paling teruk. Dekat Greece, pesara simpan duit macam kita duk carum KWSP ni, tanpa buat simpanan lain. Sebab dah selesa, tak apa, duit KWSP ada. Pada hari dia nak keluarkan duit KWSP dia beratur dekat kaunter. Orang tu cakap apa? Of course dia tak panggil KWSP lah dekat Greece kan, negara dia punya kan. Tapi orang tu kata, pekerja kaunter kata, maaf pakcik, duit tak ada. Yang ada cuma angka saja dekat simpanan. Pakcik ni tak ada simpanan lain. But you imagine, kalau selama dia bekerja, setidak-tidaknya disimpan sikit-sikit. Kalau kita dekat sini simpan di akaun emas Gap RM100 setiap di akaun Gap dan cukup je 11 gram. Kita keluar kalau 10 gram bunga emas, cukup 11 gram, kita keluar 10 gram selama 30 tahun bekerja. Cukup 1 dinar 5.25 gram, boleh keluar 1 dinar 4.25 gram. Cukup 1 dinar keluarkan, cukup 1 dinar keluarkan. Bila dia keluarkan macam ni, setidak-tidaknya kalaulah persaraan sebenarnya duit tu tidak wujud, dia masih ada simpanan emas. Dekat Greece, polisi takaful yang duk kata ada hibah-hibah tu kan, bila waris nak claim, sebenarnya yang ada cuma kertas. Sebab sandaran di kertas, ekonomi jatuh terlalu teruk, duit tak ada. You imagine tuan-puan, kalau kita letak kekayaan kita cuma digit di atas buku, atau sekarang MyASB, atau sekarang tabung haji online, kita sekadar letak dekat MyASNB atau tabung haji tanpa ada sandaran dalam bentuk emas dan juga hartanah, kita akan susah. Jadi tuan-puan akan kata, oh kalau macam tu ada hartanah saja. Okey? Hartanah sangat baik tuan-puan. Saya selalu cakap hartanah sangat baik. Beli hartanah. Jangan tinggal emas. Kenapa? Sebab tuan-puan nak jual hartanah, ambil masa minimum 3 bulan sehingga 6 bulan, malah 12 bulan. Malah ada anak murid saya nak jual rumah dekat Kelebang, Melaka, ambil masa 1.5 tahun sebab tak ada pembeli. Kecairan emas tuan-puan 15 minit kalau tuan-puan bawa ke kedai. Kalau jual melalui akaun emas Gap Public Gold, akan masuk ke akaun bank dalam tempoh 3 hari bekerja. Kilat dia tak sama. Ramai orang tanya, ke apa untung simpan emas pelaburan 999 berbanding emas pakai? Ini emas pakai, emas 916. Emas 916 dah ada campuran logam tuan-tuan. Bila ada campuran logam, susut nilai dia tinggi. Sebab bila kita jual, penjual emas dia nak molkan balik, nak tempur balik, dia kena asingkan logam tu. Sebab itu susut nilai bagi emas pelaburan, emas perhiasan 916 adalah 25% hingga 30%. Masih untung simpan emas perhiasan, tetapi nak 3 kali ganda lebih cepat untung simpan emas pelaburan. Sebab emas pelaburan ketulinan dia 999, tidak ada campuran logam, tidak ada kos cukai dalam dia, tidak ada kos upah design. Yang tuan-puan beli, dia cakap, oh free kos upah, sebenarnya tak free tuan-puan. Mana ada orang nak bagi free kos upah? Sebab untuk membuat emas perhiasan, tuan-puan kena ada design-design tertentu, kena ada mol yang khas. Bentuk dia tidak sama emas perhiasan, tetapi emas pelaburan sama. Macam ni je, tak 4 segi bulat, tak bulat 4 segi. Orang tanya apa untung simpan dinar berbanding dengan jongkong? Sama. Sebab apa? Emas ketulinan yang sama, spreadnya akan sama, maksimum 9% saja. Sebab itu saya kata emas pelaburan 3 kali ganda lebih untung berbanding emas perhiasan. Tapi saya faham, tuan-puan, kita tak ada modal banyak.
Kita ada RM100 je mampu simpan seminggu sekali. Contoh, peniaga kecil. Saya ada peniaga kecil dekat Terengganu yang saya selalu sebut. Peniaga keropok leko kakak ni. Dia tak mampu menabung banyak sekaligus sebulan. Dia lepas tu masalah kedua adalah kalau dia nak tunggu sebulan, duit tu tak tahu hilang pergi mana. Jadi apa dia buat? Dia daftar akaun emas gap. Dia simpan seminggu 100. Sebab menabung emas tuan-puan di akaun emas gap tidak ada komitmen. Tuan-puan boleh menabung bila-bila masa ikut suka tuan-puan, minimum RM100. Jadi peniaga ini apa dia buat? Seminggu sekali duit dia duk simpan RM20, RM30 lebihan perniagaan dia kan. Dia rolling modal ada RM20, RM30. Dia masuk tabung. Seminggu sekali dia ada RM100, RM120, RM130. Dia masuk akaun gap. Setiap minggu dia buat. Hari ini tuan-puan, kekayaan dia lebih banyak daripada sebelum dia simpan emas. Kenapa saya teruja mendidik orang simpan emas? Sebab saya dah tengok banyak kes anak-anak murid saya. Saya ada murid lebih 2,000 orang tuan-puan. Dalam 2,000 orang ni dah banyak situasi saya tengok emas menyelamatkan kekayaan ramai orang. Dan emas bagi orang yang bajet kecil, tuan-puan tak mampu beli hartanah. Siapa kata beli hartanah tak ada modal? Mesti kena ada modal. Yang orang nak kata, oh beli hartanah zero modal. Sebenarnya diorang guna cashback saja. Yang pemaju bagi cashback. Tapi diorang tetap perlu dulukan duit sendiri sebab nak dapat cashback selepas itu tuan-puan. So jadi apa yang tuan-puan perlu buat? Kalau modal kecil, mesti ada aset lain. Tak boleh, oh sebab saya modal kecil, saya tak boleh ada kekayaan lain. Saya simpan duit je lah. Simpan duit habis. Sampai akhir hujung bulan, hujung tahun tak ada simpanan. Jadi apa yang tuan-puan buat? Kalau tuan-puan ada akaun emas gap, tuan-puan menabung secara berdikit, serendah RM100. Bila-bila masa tuan-puan mampu, bila-bila masa tuan-puan suka, tak ada orang akan paksa tuan-puan marah tuan-puan. Kenapa ni tak menabung? Tak ada. Tuan-puan ada akaun emas gap, duduk peram kat situ. Kalau rasa mampu menabung, tak mampu tak menabung. Tetapi sikap atau disiplin yang paling baik untuk kita kekal kaya adalah konsisten. Konsisten maksudnya macam tadilah peniaga tadi, dia menabung seminggu sekali. Murid saya kebanyakan yang 2,000, dia orang tahu saya menabung seminggu sekali. Sasaran saya sebulan adalah 40 gram hingga 100 gram. Tapi saya tak menabung sekaligus sebulan. Saya akan menabung seminggu sekali sebab saya nak kekalkan average tu. Saya nak bagi ada harga average supaya saya tidak terlalu rasa ralat dengan harga emas yang naik melonjak atau turun melonjak, turun mendadak. So jadi saya akan menabung seminggu sekali. Kebanyakan murid saya, dia orang buat benda sama. Mereka duplicate sikap yang sama. Seminggu sekali menabung. Kalau bila kita dah ada satu sikap, seminggu sekali kena nabung, Allah tak ada duit, masuk juga 100. Dia jadi satu sikap yang memaksa diri. Sampai satu tahap, dia orang dah buat 3 bulan. Orang tua-tua kata, sebarang perkara yang tuan-puan buat, 40 hari akan jadi sikap. 90 hari akan jadi tabiat. Tak buat, rasa berdosa dekat diri sendiri. Itu yang berlaku dekat tim saya. Itu yang berlaku kepada kenapa penyimpan emas. Dia pasti berduit, tetapi yang menyimpan duit belum tentu berduit. Alright. Dari tim saya, apa mereka buat? Mereka simpan secara purata. Seminggu sekali simpan. Walaupun RM100. Dia dah jadi satu tabiat. Tabiat ni dia buat 3 bulan. Selepas itu dia dah jadi macam, tak buat, ya Allah ya Tuhanku. Rasa macam tidur tak lena, mandi tak basah, makan tak kenyang, serba tak kena tuan-tuan. Itu yang saya bagi tahu, nak menabung emas ni yang paling susah cuma langkah pertama. Nombor 2 susah, nak memaksa konsisten 3 bulan. Selepas itu tuan-puan, segala-galanya mudah. Dalam proses apa pun sebenarnya nak buat, yang pertama je susah. Contoh kan, kita nak ambil lesen kereta kan. Pertama kali nak mandu kereta, susahnya memandu. Nak kena bagi signal. Signal nak kena tolak. Masa signal tu ke steering nak kena jaga. Bila dah pro, dah 10 tahun, 5 tahun, dah even 3 bulan, 6 bulan memandu. Mandu je sambil tengok handphone, sambil tukar pampers anak. Ada orang sambil urut-urut misai. Lepas tu tiba-tiba dah sampai kat rumah. Lepas tu tiba-tiba teringat, tadi dekat traffic light berhenti ke tak? Tak sedar pun. Tak ingat dah macam mana pemandu. Sebab dia dah masuk ke dalam minda separa sedar. Sama dengan konsep menabung tuan-puan. Bagi sesiapa sekarang yang masih lagi bekerja, tidak ada simpanan, tuan-puan memang tak boleh salah korang. Memang salah diri sendiri. Kalau tak bekerja tak apa. Memang tuan-puan akan kata, oh sebab komitmen banyak. Gaji adalah rezeki. Komitmen adalah pilihan.
Gaji adalah rezeki, komitmen adalah keputusan. Gaji adalah rezeki, komitmen tu diri sendiri yang buat. Sebagai contoh, dah bekerja 2 hingga 3 tahun. RM1,000 pun tak ada. Padahal, kalau tuan-puan bekerja selama 3 tahun, tuan-puan simpan RM1 sehari, tuan-puan akan ada RM1,000 selepas 3 tahun. Soalannya, kenapa selepas 3 tahun RM1,000 pun tak ada? Masih nak salahkan menteri? Salah dirilah tuan-puan. Kerja apa yang tuan-puan tak boleh jana at least RM1 sehari? Masalah orang kita, dia ingat gaji besar menyelesaikan masalah. Gaji kalau besar RM20,000, belanja RM20,000, RM1, tetap miskin tuan-puan. Gaji kalau kecil RM5,000, RM3,000, tapi belanja cuma RM2,000, tetap kaya tuan-puan. Sebab apa? Komitmen rendah. Komitmen ni kita yang atur. Saya ada jumpa seorang general manager. Saya rasa kecil juga. Saya ni HR manager cabuk saja. Bila seorang general manager datang nak belajar kewangan dengan saya tengok kewangan dia, saya geleng kepala. Tu dia komitmen. Gaji RM25,000, tapi komitmen daripada atas ke bawah. Komitmen salah siapa tuan-puan? Komitmen salah diri. Kita yang pilih. Kita yang pilih nak buat kad kredit. Kita yang pilih nak bayar membership club, segala club. Kita yang pilih. Kita yang pilih lah komitmen ni sebenarnya. Kita yang pilih nak pakai jenama kereta apa. Kita yang pilih nak tinggal kat rumah yang macam mana. Kita yang nak pilih jenama pakaian bagaimana. Alright? Komitmen kita yang pilih. So jadi, bila saya jumpa orang macam ni, saya buat keputusan kata, tuan-puan jangan ingat gaji besar menyelesaikan masalah. Gaji kecil atau besar yang menyelesaikan masalah cuma ilmu kewangan dan disiplin. Tuan-puan kena ada ilmu kewangan, tuan-puan kena berdisiplin. Kalau dalam konsep menabung, tuan-puan kena konsisten. At least sebulan sekali. Ataupun 2 kali sebulan. Ataupun 4 kali sebulan. Orang fikir macam tak logik, macam mana tim saya boleh menabung 4 kali sebulan. Kita menabung seminggu sekali. Minimum tuan-puan. Ada waktu tu dah tamak, alamak, harga turun lagi, tambah lagi. Tapi yang penting, ada orang menabung setiap hari pun. Ini lagilah. Tapi bukan sebab duit, jumlah gaji tu tuan-puan, tapi sebab komitmen yang kita pilih. Tuan-puan, 2 benda yang pasti. Bercerai dan juga persaraan. Sama ada persaraan hidup atau mati, persaraan cerai, penceraian hidup atau penceraian mati. Kalau hari ni tuan-puan fikir, tak apa, isteri saya bekerja, boleh bantu saya dalam rumah tangga. Hari ni biasa tuan-puan, orang lelaki sembang bab poligami besar. Tapi sebenarnya duduk rumah nampak hebat pun sebab bini bantu urusan rumah tangga dan kewangan. Tapi duduk kat luar bukan main Okey. So jadi tak apa, tu bukan topik yang utama. Topiknya adalah sekarang tuan-tuan. Tuan-tuan rasa selesa sebab isteri yang bantu urusan keuangan keluarga. Isteri bekerja bantu tuan-tuan. Bayangkan kalau isteri tu meninggal. Tuan-tuan nak kena bela anak, nak cari isteri lain. Nak cari isteri lain ada keuangan yang sama macam isteri tuan-tuan. Dan kenapa pula isteri yang baru tu nak menyara anak tuan-tuan dengan isteri lama? Tak ada hal lah, tak ada kerja Betul tak? Tak ada kerja. Saya yang bekerja, saya nak menyara anak orang. Betul tak? Baik, saya fokus untuk diri sendiri. Sama juga dengan para isteri. Kalau hari ini para isteri suri rumah, bergaji kecil, yang fikir tak apa, nanti satu hari nanti sekarang tak ada masalah, suami sentiasa sara, suami bagi nafkah yang cukup. Suri rumah kebanyakan selalu fikir macam ni. Bila saya tegur, marah saya. Tapi saya nak bagi tahu juga, puan-puan, hari ni puan-puan ada anak 3, anak 5, alhamdulillah rezeki, tahniah. Tapi semua kos perbelanjaan diletak di bawah batu jemala suami. Bayangkan kalau suami meninggal esok lusa, atau suami ceraikan tuan-puan. Suatu hari kita duduk tengah masak dekat dapur, tiba-tiba kereta polis kat depan. Ni datang tanya, ketuk pintu, tok panggil, Assalamualaikum, ni Puan Saleha ke? Ya, Puan Saleha. Ini isteri kepada Tuan Husin ke? Ya, saya isteri kepada Tuan Husin. Puan, saya nak minta puan duduk sekejap, puan bertenang. Saya adalah polis dari cawangan sekian-sekian. Saya nak dari balai sekian-sekian. Saya nak bagi tahu dekat Puan Saleha bahawa Tuan Husin baru meninggal kemalangan tadi. Puan-puan bersedia tak? Para isteri hari ni bersedia tak? Puan Saleha dalam ni hari ni bersedia tak?
Jadilah Puan Saleha yang bersedia. Menangis keluar air mata darah. Terima kasih Tuan Polis. Tak apa, saya uruskan jenazah suami saya. Saya akan uruskan everything. Tapi saya akan doakan dia. Tapi saya terpaksa teruskan hidup membesarkan anak-anak. Puan-puan Saleha sekarang bersedia tak? Bila saya cakap puan-puan akan rasa tak? Puan-puan akan rasa mentang-mentang lah Kak Lopa macam ni. Dia akan start kata mentang-mentang. Saya nak cerita, saya adalah wanita marhin yang pernah bergaji miskin bandar, tetapi setiap hari bangun tidur, saya sentiasa pandang wajah suami saya dan tanya diri, kalau hari ini suami aku keluar pergi kerja dah tak balik, macam mana aku nak sara anak aku yang seorang waktu tu. Masa saya miskin bandar, anak saya seorang saja tuan-puan, sebab saya realistik. Saya buat pengiraan, kalau saya anak dua dengan gaji sekarang, saya mungkin tak cukup, saya tak berani nak ambil risiko. Saya letakkan pengharapan saya 100% tawakal saya kepada Allah. Tetapi sebagai manusia, saya buat pengiraan saya sebab saya perlu berikhtiar tuan-puan. Hari ini tuan-puan akan cakap, Kak Lopa tak apalah gaji besar, Kak Lopa tak apalah HR manager, Kak Lopa tak apalah ada banyak rumah, Kak Lopa tak apalah ada emas banyak. Orang akan cakap macam tu tanpa mengetahui bahawa saya adalah wanita marhin yang 16 tahun dulu pernah miskin bandar, gaji 1,500, tolak EPF, sok-sok belanja semua, bersih 1,100 saja tuan-puan. Dengan gaji 1,100 duduk di KL, setiap hari suami saya bangun tidur, saya tengok wajah suami saya tanya diri, kalau hari ini suami aku pergi kerja tak balik, apa persediaan aku untuk membesarkan anak sulung saya waktu tu seorang? Saya tanya diri tuan-puan. So saya nak tanya tuan-puan juga hari ini, Puan Saleha yang ramai-ramai dalam ni hari ini, yang berkumpul hari ini, puan-puan buat persediaan yang sama tak? Ada tak puan-puan buat pengiraan hari ini? Bayangkan tanpa gaji suami. Saya pernah buat. Sebab suami saya setiap bulan dia bagi duit nafkah tau. Tapi apa yang saya buat? 3 bulan hingga 6 bulan saya cuba duit nafkah suami tu dan dia masuk dalam akaun bank saya tak sentuh langsung. Saya cuba simulasikan cukup tak gaji saya dengan income saya untuk berbelanja, bayar rumah, bayar kereta, bayar apa lagi, insurans takaful anak, bayar pendidikan anak, bayar taska. Saya tak sentuh langsung duit suami bagi. Saya simulasikan 3 hingga 6 bulan. So jadi kena tuan-puan tanya saya, apa motivasi saya? Kenapa saya buat 2-3 kerja? Inilah motivasi saya tuan-puan. Sebab saya nak membuat persediaan. Kalau hari ini suami saya dah keluar kerja, kalau tiba-tiba dia tak balik hari ini, mampu tak saya teruskan hidup tanpa downgradekan gaya hidup yang sedia ada? Maksudnya apa? Anak-anak saya tetap bersekolah di sekolah sama, anak-anak saya tetap makan makanan yang sama, anak-anak saya tetap hidup yang sama, cuma tak ada apa-apa je. Tapi kehidupan dari segi ekonomi, everything, sekolah, perbelanjaan harian, takaful, simpanan pendidikan dan dana persaraan saya kekal sama. Subhanallah, emas saya ni dah berapa kali jatuh, dah jadi sumbing-sumbing tuan-puan. Tapi tak apalah, yang ini memang khas untuk saya tunjuk dekat tuan-puan masa FB Live. Dah kira macam satu sampel saya tunjuk dekat tuan-puan. Saya nak bagi tahu hari ini tuan-puan, kalau tuan-puan ada modal kecil, tuan-puan boleh mula menabung di akaun emas RM100 saja. Menabung, nanti dah cukup gram, boleh keluarkan emas, tak ada masalah. Saya ada banyak emas yang kita keluarkan daripada akaun emas. Bukan saya saja, tim saya berkilo-kilogram dah tim saya. Kalau total empire lebih 10,000, kalau direct murid saya lebih 2,000, dah berpuluh-puluh gram dah, beratus-ratus gram atau berkilogram yang tim saya keluarkan. Tidak ada sesiapa yang dihalang untuk keluarkan emas daripada akaun emas gap masing-masing. Alright, so jadi nampak puan-puan Saleha, bila Kak Lopa cakap buatlah persediaan, bukan sebab saya dah kaya raya ke whatsoever, bukan sebab sebab saya dah ada simpanan, saya dah ada keuangan. No, saya tanya soalan ni sejak saya zaman marhin dulu, masa gaji saya kecil. Saya fikir dengan pendapatan saya bersih 1,100 untuk bela anak seorang, nak bayar rumah sewa duduk KKL, nak membela anak, nak membayar kos anak, nak bayar kos makan minum sendiri. Apa pilihan saya ada waktu tu? Sebab itu tuan-puan, masa terbaik untuk tuan-puan membina replacement income adalah pada waktu tuan-puan tidak terdesak. Masa suami masih ada, para isteri belajar jana wang.
Walaupun duduk kat rumah. Fine. Perempuan kata tak kerja bahagia, duduk rumah bahagia, tengok anak membesar bahagia. Fine. Dalam masa yang sama belajar jana wang sementara suami hidup. Sementara suami sayang. Bukan saya nak takutkan tuan-puan. Saya 17 tahun di dalam industri HR. Saya tengok orang meninggal setiap hari. Syarat mati bukan tua, tuan-puan. Syarat mati bila dah sampai ajal dia. Syarat bercerai bukan semasa bercinta, tuan-puan. Syarat bercerai bila tamat dah carih jodoh. Buku jodoh tu dah habis tarikh dah tarikh luput. Ramai orang, ramai anak-anak muda kata, oh Kak Lopa selalu kata, oh dah kahwin dah fikir cerai. So negatif. Saya bagi tahu dekat calon-calon gadis-gadis yang belum berkahwin, tuan muda yang belum kahwin. Kalau hari ni puan-puan muda, cik-cik muda, tuan-tuan muda berkahwin tanpa fikir strategi kalau bercerai apa berlaku, jangan kahwin. Sebab cerai dia bukan syarat dia sementara tua. Cerai ni bila dah tak cantik, no. Ramai ratu cantik pun dicerai juga. Ramai model dicerai juga. Syarat nak bercerai adalah bila Allah kata jodoh dah habis. Bila? Tak tahu. Jadi kena buat apa? Kena buat persediaan. Itu saja. Mati. Syarat dia bukan tua. Bila? Tak tahu. Muda pun boleh mati. Syarat dia bukan sakit. Sihat pun boleh mati. Ni habis bila duk cakap-cakap tiba-tiba Kak Lopa mati. Dia tengok-tengok. Suami saya dah umum dekat Facebook dah Kak Lopa dah meninggal dunia. Bukan syarat sakit baru mati, tuan-puan. Sihat pun boleh mati. Bukan syarat tua baru boleh mati. Muda pun boleh mati. Jadi kalau sekarang tuan-tuan, puan-puan, isteri, suami tu perempuan, muda dan sihat, boleh mati. Bila tak tahu. Kena buat apa? Buat persediaan. Kena buat persediaan. Kena buat simulasi. Hari ni puan-puan para isteri ni sekarang musim gaji. Tuan-tuan suami bagi nafkah dekat isteri. Isteri jangan sentuh 3 bulan. Cuba. Gunalah simpanan sendiri ke. Gunalah duit pendapatan sendiri, mampu tak sara keluarga bayar semua. Ini saya pernah simulasikan. Saya ulang setahun sekali saya akan buat. Bulan je, dalam bulan 10, 11, 12 saya akan buat simulasi. Duit suami bagi tu cepat-cepat saya asing tempat lain. Saya anggap tak ada. Suami masuk account bank, saya tak sentuh walau 1 sen. Saya guna duit gaji saya 100% bayar pendidikan anak, bayar perbelanjaan diri, beli barang dapur, bayar takaful diri dan anak-anak. Buat simpanan sendiri, tengok cukup tak. Ini kalau tuan-puan boleh buat macam ni setahun sekali, tuan-puan akan ada motivasi. Kenapa tuan-puan perlu bekerja lebih kuat dan lebih kuat? Sebab puan-puan akan rasa, oh alamak, lepas tolak-tolak semua. Saya pernah dulu masa saya try, masa gaji kecil, masa pendapatan tak banyak, tolak-tolak semua tak cukup dekat 500, tuan-puan. Alamak, maksudnya kalau Tuan Fuad meninggal, saya akan negatif 500. Kalau negatif 500, duk korek duit simpanan, lama-kelamaan duit habis, apa saya terpaksa buat? Saya terpaksa cari, menagih simpati suami orang lain ke? Ini berlaku kes perempuan ambil suami orang ni. Suami orang lain ke? Arjuna mana saya nampak kaya, saya terpaksa, walaupun saya tak cinta dia, saya terpaksa kahwin dengan dia. Saya tak nak hidup macam tu, tuan-puan. Saya nak hidup dengan lelaki saya cinta je. Ramai hari ni para isteri yang terpaksa berkahwin selepas penceraian, atau sama ada perceraian hidup atau perceraian mati dengan suami, terpaksa kahwin lain sebab terpaksa mencari seorang lelaki untuk menyara hidup dia. Sedih, tuan-puan. Hati tak cinta ni. Kita terpaksa tidur sebantal dengan lelaki yang kita tak cinta. Berat. Saya tak sanggup. So bila saya tak cukup 500 waktu tu, dan saya start cari apa replacement income, macam mana saya nak atur balik kewangan. Saya tahu salah satunya adalah saya kena bebas semua hutang jahat. Sebab itu saya bebas hutang jahat pada usia 32 tahun. Usia 32 tahun saya dah tak ada hutang jahat. Dan saya test lagi, simulasi lagi buat. Buat balik tanpa gaji Tuan Fuad. Saya bayar semua kos. Cuma lebih RM100 je. Positif RM100 je. Ini kalau jadi apa-apa tetap bahaya. Dan dari situ saya mencari replacement income lain. Alright, dan saya start lagi serius membina dan fokus lagi bayar hutang. Rumah yang boleh disettlekan hutang, saya bayar hutang rumah. Saya tak tambah hutang rumah baru, tapi saya bayar hutang rumah yang sedia ada. Sebab saya dah ada simulasi saya sendiri. Ini cara saya memiliki real experience dengan andaian suatu hari nanti suami tak ada. Alhamdulillah hari ini dalam situasi yang insya-Allah kalau Tuan Fuad tak ada, saya tetap sedih, saya tetap menangis sebab saya cintakan dia sepenuh hati.
Tapi setidak-tidaknya menangis dalam keadaan kita boleh melindungi diri dan anak-anak lebih berbeza berbanding menangis sedih dah kehilangan suami dalam masa yang sama kita tak mampu nak melindungi. Jangan kata anak-anak, diri sendiri pun tak mampu nak lindungi. Sedih tuan-tuan. Alright? So, jadi para isteri sekarang, don't get me wrong. Jangan rasa yang saya duk cakap ni insulting atau menghina tuan-puan. Saya bercakap ini sebagai pengalaman seorang wanita yang 17 tahun dalam kerjaya HR manager yang hari-hari dengar, oh staff ni dah meninggal, oh staff ni jatuh sakit tiba-tiba meninggal, oh staff ni accident, kemalangan dekat tempat kerja, OKU terus. OKU pun ada tuan-puan. Bukannya kata kita bercerai je the worst. Kalau tiba-tiba pasangan kita hilang upaya pun worst juga. Kita automatik sebagai wanita akan mencari pencari nafkah utama. Takkanlah semasa suami kita sihat, banyak duit, ada kerjaya kita sayang, bila dia dah hilang upaya kita nak tinggal dia. Tak tuan-puan. Bila dia hilang upaya, diuji, kita pun tetap nak bersama dengan suami kita. Tetapi dalam masa yang sama kita akan menjadi pencari nafkah nombor 1 dalam keluarga. Dan soalannya puan-puan Salihah, saya nak tanya, adakah puan-puan bersedia? Saya dah buat persediaan saya. Hari ini tidur saya lebih lena. Sebab itu saya nak bagi tahu puan-puan supaya puan-puan ada memiliki lena yang sama. Kita doakan yang baik-baik, but we always plan for the worst. Doa yang baik-baik, rancang anda yang terburuk berlaku tuan-puan. Alright? Kita kalau boleh nak suami kita ni meninggal sama-sama dengan kita dekat atas katil pada usia tua. Kalau boleh kita nak suami kita sihat dengan kita seumur hidup mencintai kita. Akan tetapi kita cuma berdoa. Yang menentukan Allah. Siapa kat sini ada buku takdir? Buku takdir boleh buka buku boleh buka. Oh, boleh buka buku. Oh, hari ni tarikh 22 Jun, suami akan hidup sihat lagi sampai 2 bulan depan. Ada? Tak ada. Kalau tuan-puan tak ada, tuan-tuan puan-puan sama dengan situasi saya. Jadi apa yang perlu dibuat adalah membuat persediaan. Hifadi Mustafa kata semoga Allah bagi kesihatan berpanjangan kepada Kak Lopa untuk memberi inspirasi kepada orang-orang single macam Puan Cik Hifadi Mustafa. Alright, cik-cik muda, masa saya mula hidup, saya bertunang usia 22 tahun, saya berkahwin usia 23 tahun, tak ada orang ajar, tak ada Kak Lopa waktu tu membebel. Jadi saya banyak buat silap, saya banyak langgar dinding. Cuma kelebihan saya dibesarkan oleh ibu dan bapa yang sangat menjaga kewangan dan ajar kami ilmu perniagaan. Sebab itu yang saya selalu marah kalau orang suruh siapa-siapa buat anak muda suruh acah-acah bodoh. No, wanita tak boleh acah-acah bodoh. Wanita kena tahu ilmu perniagaan, wanita kena tahu ilmu kewangan. Sedangkan saya yang ada ilmu kewangan, yang belajar daripada mak ayah saya, yang belajar ilmu perniagaan daripada mak ayah saya pun selalu langgar dinding buat salah. Sebab apa? Sebab tak ada mentor. Kita buat, kita langgar dinding, kita buat salah. Puan-puan hari ni ada tunjuk ajar. Ada guru yang mengajar, ada guru yang bagi tahu. Cik-cik muda ada unfair advantage, ada kelebihan yang lebih baik daripada saya 16 tahun lepas. Jadi hari ini ambil ibrah ni, belajar buat betul-betul. Jangan hati mudah sentap sangat. Dalam mencari ilmu, jangan sentap dengan guru. Kalau kita mudah sentap, habis. Ilmu tak dapat, kita tidak disayangi. Bila tak ada ilmu, sebenarnya rahsia orang kaya bukan sebab dia mewarisi harta pusaka. Rahsia orang kaya bukan sebab dia anak menteri. Ramai je anak menteri yang hidup miskin sebab tak tahu urus dan tak pandai mengambil peluang. Ramai bukan sebab dia langgar bahu CEO dan berkahwin dengan CEO macam drama petang-petang. Orang kaya sebenarnya membuat wang dengan ilmu mereka. Sebab itu bila tuan-puan lagi banyak ilmu, lagi besar poket dia. Alright? Tapi dalam proses nak mendapatkan ilmu, tuan-puan akan dikecam, jihad kewangan tuan-puan akan dipandang sebelah mata, orang tak faham, orang akan panggil tuan-puan kedekut piang, orang akan panggil tuan-puan selfish, orang akan panggil tuan-puan ni penghisap darah, orang akan panggil tuan-puan ni pentingkan diri, ataupun orang akan panggil tuan-puan ni orang yang tak peduli orang lain, fikir diri je, gila dunia, macam seolah-olah nak masukkan harta ke dalam kubur. Alright? Orang akan cakap benda-benda macam ni dekat tuan-tuan dan puan-puan. Satu je saya cakap, jangan sentap, jangan hati tisu. Bila dah ada matlamat sebagai contoh, oh saya nak ada 1 kilogram emas setahun.
Jangan pelik tuan-puan, dalam tim saya 1 kilogram setahun ada orang menabung 1 kilogram setahun. Ada orang menabung setengah kilogram setahun. Berapa nilai 1 kilogram? 1 kilogram boleh beli sebuah rumah cash. Sebuah rumah cash. Alright? 1 kilogram emas boleh beli sebuah rumah cash. Ada orang dia letak macam. So dalam tempoh tu tuan-puan, dia terpaksa korbankan gaya hidup. Dia terpaksa hidup tanpa ropor-ropor. Rumah dia terpaksa jadi rumah yang paling biasa di taman perumahan yang luar biasa. Dia mungkin tinggal di rumah yang kawasan perumahan yang elit, tapi rumah dia lah pagar paling bodoh. Rumah dia lah yang tak ada whatsoever kemewahan, tak ada piano dalam whatsoever. Rumah dia lah yang paling hina sekali, yang paling biasa sekali. Sebab apa? Dia tak peduli. Yang penting sasaran dia 1 kilogram emas setahun. Ada tuan-puan. Ada manusia macam ni. Sama macam tuan-puan. Kalau tuan-puan kata sekarang nak sasarkan 200 gram simpanan emas. 200 gram bernilai RM56,000, RM55,000. Jadi apa dalam proses itu? Apa yang tuan-puan buat? Harga naik, harga turun. Menabung. Alright, Puan Ina Hamid kata betul, melayan orang boleh melemahkan semangat. Sedangkan bila kita susah, belum tentu mereka bantu. Betul. Saya masa di awal perkahwinan, sebab saya dibesarkan dalam situasi yang tidak sama dengan suami, jadi mindset kewangan kita berbeza. Tapi satu pesanan saya kepada suami, setiap hari saya pesan dekat dia pagi-pagi, saya akan betulkan dia pergi kerja pakai tali leher kan, saya akan betulkan tali leher dia, saya akan betulkan kolar baju dia. Saya akan cakap satu saja, sayang, hari ni pun kita kena jaga kewangan tau. Sebab apa? Sebab bila sayang susah, saya je yang tolong sayang. Saya panggil suami saya sayang lah. Saya tak panggil abang sebab sama umur kan. So jadi saya dengan suami sebaya. Jadi saya panggil suami saya sayang. Saya kata, sayang, bila kita susah, kalau sayang susah yang akan bantu saya. Kalau saya susah yang akan bantu saya. Jadi dalam dunia keuangan cuma ada kita dua saja. Tak ada orang lain Tak ada orang lain. So saya selalu bagi tahu macam ni setiap hari. Baru-baru suami saya tak boleh terima tuan-puan. Dia macam, mana boleh, kita ni hidup kena bermasyarakat. Setiap hari saya ulang, sayang, bila kita susah, kita dua je ada. Tak ada orang lain. So dalam keluarga, dalam kewangan, kita buat keputusan kita setiap hari. 44 hari saya dah ulang daripada hari pertama kahwin. Orang lain hari pertama kahwin cakap I love you. Tak, kat lupa tak. Boleh tanya Tuan Puan hari ni. Sampai hari ni saya akan cakap dengan dia setiap hari. Sayang, bila kita susah, kalau sayang susah, sayang ada baby je tolong. Ada saya je tolong. Kalau baby susah, saya susah, ada sayang je akan tolong. So jadi kita cuma ada dua orang kita je dalam konsep keuangan. 44 hari Tuan Puan ulang dalam minda pasangan Tuan Puan. Selepas itu Tuan Puan tak sebut pun dah ada dalam kepala dia. Dia dah ada mindset tu. 16 tahun berkahwin. Sebab kelebihan saya belajar HR, saya belajar psikologi manusia. So 16 tahun berkahwin, hari ni saya tak perlu cakap, suami saya dah tahu. Dia akan macam terdengar-dengar dalam telinga dia apa yang isteri dia cakap. Sebab dah 16 tahun. You imagine, 16 tahun maksudnya berapa? Setahun ada 365 hari, darab 16 tahun. Saya ulang sebut minimum dekat telinga suami saya 5,840 kali. Benda senang je puan-puan. Ni cik-cik muda belum kahwin, ini senang je asal dia. Asal dia bagi tahu dekat pasangan kita setiap hari. Kalau kita miskin tak ada orang nak tolong. Kalau kita miskin tak ada orang nak tolong. Kalau kita miskin tak ada orang nak tolong. Bila kita susah, keluarga kita yang nak kena hadap. Ulang. Nak sebut berapa saat je. Saya bilang yang kalau kita miskin tak ada orang nak tolong. Yang kalau kita susah tak ada orang tolong. Yang kalau kita susah hanya kita yang nak kena hadap. 30 saat saja 3 perkataan ni tuan-puan. 3 ayat ni 30 saat saja Tuan Puan cakap setiap hari dengan pasangan sampai dia masuk dalam minda separa sedar. Tuan Puan ulang macam saya perkahwinan 16 tahun. Minimum Tuan Puan akan bercakap 5,840 kali. Dia akan dah masuk dalam minda separa sedar. Ini adalah tip orang tanya, kalau suami saya ni bodoh kewangan, saya nak buat apa? Suami saya tak ada kesedaran kewangan, nak buat macam mana? Caranya adalah cuba masuk ke dalam minda separa sedar dia. Macam orang kata, ustaz-ustaz kata masa masak duk buat ya latif, nak bagi anak-anak lembut hati, nak bagi suami lembut hati kan, doakanlah makanan. Kita masa sebelum suami tidur, atau masa suami nak pergi kerja, atau suami tengah lepak-lepak dalam kereta. Waktu dalam kereta suami tak boleh lari Tuan Puan, cakap pasal kewangan.
Ya, yang bayangkan kita tak ada simpanan walaupun sebulan. Kalau bulan depan kita hilang kerja, kita nak buat apa? Kita ada tak replacement income? Yang bayangkan 15 tahun lagi kita nak bersara sama-sama. Tapi takkan kita nak terperuk, duduk rumah tak buat apa-apa. Apa plan kita? Kita nak buat NGO ke? Kita nak buat bisnes ke? Kita nak lebih tingkatkan simpanan keadaan anak yatim ke? Kena masuk dalam minda. Kita cakap sekali je, lepas tu suami kita, kita pun naik darah. Jangan. Dia kita diam. Dah, cukup. Besok cakap lagi. Itu cara saya. Suami saya baru-baru dulu, apa ni? Jangan cakap macam ni. Saya diam. Esok saya cakap lagi. Lusa, jangan cakap macam ni. Tahulah. Saya tahulah. Suami saya akan cakap, dia bosan kan dengar. Saya diam. Saya tak ada cakap, ni cakap, dia nanti akan mula pergaduhan tuan-puan. Jadi jangan jawab. Dia kata, ni lah, hari-hari nak cakap benda sama. Diam. Besok cakap lagi. Lusa cakap lagi. Lama-lama dia akan accept, kata isteri dia akan cakap benda sama dan dia akan slowly masuk dalam minda separa sedar dia. Ini ilmu kewangan dalam rumah tangga. Alright? So perempuan, sama macam saya duk buat hari-hari duk bercakap dengan perempuan ni. Hari-hari saya duk bercakap, menabung emas. Automatik selepas ini, kalau tuan-puan nak belanja RM100, perempuan akan rasa, Kak lupa kata, daripada belanja RM100, lebih baik tukarkan kepada emas di akaun emas cap. Baik daftar akaun emas cap. Lepas ni ada 100 daripada shopping, masuk dalam akaun emas cap. Masuk, separa sedar, buat. Selepas 20 tahun, selepas 40 tahun, tuan-puan akan tengok tu dia tak sangka kekayaan ini berlaku. Sama tuan-puan. Ini cara kita membentuk separa sedar. Macam saya sendiri, sebab saya dah dibesarkan dalam environment, saya tengok mak saya dapat duit perniagaan, abah akan bagi mak urus. Bila dapat duit perniagaan, mak kata, ini duit simpan, ini duit belanja, ini bayar Cina dekat market, ini bayar duit, kalau orang berniaga dia ada satu bahasa dekat Kedah, bayar tuang. Tuang ni adalah invoice tuan-puan. Bahasa orang Kedah, tuang. Jadi saya dengar mak saya kata, ini bayar tuang. Bayar tuang ni bayar invoice. Jadi saya belajar. Bila saya dapat duit, ini untuk simpan. Ini untuk bayar hutang, bayar tuang. Ini untuk bayar hutang. So jadi, tuan-puan, dia dah masuk dalam minda sedar saya. Tak simpan, alamak. Macam mana ni, tak menabung? Bahaya ni, saya tak menabung. Kita akan rasa bahaya bila kita tidak menabung. Alright? So jadi ini saja daripada saya. Tuan-puan, hari ini harga emas 260 gram. Kalau rasa 260 gram, daftar dulu akaun emas cap RM100 dan belajar. Jangan kaji sendiri. Kaji sendiri tak akan pandai. Jangan perasaan pandai. Mengkaji sendiri tanpa guru dia adalah syaitan. Jangan mengkaji sendiri. Daftar akaun emas cap. Mula dengan 100. Belajar dengan guru. Cari guru. Macam saya dah biasa mendidik 2,000 anak murid. Cari guru yang tuan-puan selesa. Belajar dengan guru ni. Nanti baru buat keputusan nak serius ke tak serius. Cari guru. Jangan kaji sendiri. Mengkaji sendiri tanpa ilmu sampai bila tak akan pandai. Alright? Sebelum saya akhiri session dan nak masuk kerja, tanya diri, nombor 1, apa yang tuan-puan buat hari ni menambah kebaikan dunia akhirat? Ni buat Ebilah ni menambah kebaikan dunia akhirat. Bila tuan-puan share Ebilah ni bagi orang lain dengar, tuan-puan dah kembangkan, bagi orang lain pun dapat ilmu yang sama. Manalah tahu menyentuh satu jiwa, puan secara automatik tak sedar dapat pahala sebab asbab berkongsikan ilmu. Tanya diri apa kebaikan buat hari ni, dan tanya diri apa juga tindakan kita buat hari ni menambah kekayaan dunia dan akhirat. Kita nak dua tuan-puan, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kenapa? Sebab kalau kita mudahlah hidup kat dunia miskin, kat akhirat pun miskin, kita akan jadi papa ke dana. Kalau boleh kita nak dunia kita kaya, akhirat kita kaya, jadi kita akan bahagia dunia, bahagia akhirat. Orang kata bahagia tapi kaya tapi miskin buat kaya tapi tidak bahagia buat apa? Bagi saya, baik kaya tidak bahagia lebih baik daripada miskin tidak bahagia. So nampak salam sayang daripada saya, minta maaf banyak-banyak lebih kurang. So kalau ada apa-apa nanti boleh lagi tanya soalan. Bagi siapa yang tak faham, tuan-puan boleh tanya, insya-Allah akan jadi next topic FB Live. Alright? Kita boleh cakap apa saja, kekeluargaan, kewanitaan, tak semestinya kita nak cerita pasal ilmu kewangan saja, but however we can link semua benda dalam hidup kita. Kalau tuan-puan sedar, sebenarnya akan berbalik kepada asal hidup dekat dunia adalah tentang ilmu kewangan. Kalau ilmu dekat akhirat, ilmu agama, ilmu kebaikan, ilmu kebajikan, ilmu dekat dunia, pusing-pusing macam mana, akhirnya akan balik kepada asas, iaitu ilmu kewangan. Salam sayang. Assalamualaikum. Bye.